Membeli belah lewat malam boleh mendatangkan keseraman. Kejadian tu terjadi di sebuah kedai runcit. Saya informasi lanjut juga mengenainya. Dan tu dikongsi oleh channel Ghost and Demon di laman web Vimeo. Dalam rakamannya, Sigit troli tu nya bergerak ke diri. Ada orang je nolaknya. Jadi tu adalah rakaman CCTV kedai runcit ya. Apa menurut orang? Adakah ia roh pelanggan tetap kedai runcit tersebut? Rumah lama yang kian usang ditelan zaman. Seterusnya tu mengenai sebuah rumah no siap pembinaannya. Rakaman tu dikongsikan oleh Encik Adam no merupakan kenalan aku juga. Kami dua ada mula rakaman paranormal sebelum tu. Aku harap tu orang dan angga. Pada mulanya rakaman tu sekadar perkongsian dari Encik Adam. Sebabnya mau nunjuk segi rumah no terdapat kejadian pelik. Kada bunyi orang berbual, berjalan, kada ada orang diam je sia. Menurut Encik Adam, rumah tu udah belasan tahun si didiam. Tu rumah belakang tu bro. Tu nak padah kutik. Situ tempatnya. Nang dah didiamnya lah. Rumahnya tu lama dah rumah tu. Bila aku teliti rakaman tu, aku baru perasan kada ada sesuatu no pelik dalamnya. Dan benda no pelik aku temu ya adalah tu, mun kita orang perasan pada permulaan rakaman tu si ada cahaya pun di sia. Lekatnya ada muncul sige dan sekali giginya jadi dua, tidak sepasang mata dah. Dan sige gigi benda no aku temu semasa Encik Adam tengah kelakar, nya tengah ceritakan mengenai rumah ya. Lekat ya ada bunyi kedak orang menyaut. Tu nak padah kutik. Bila aku perlahankan, baru aku dengar kedak bunyi yang ada au kedaknya menjawab Encik Adam tu. Bila aku nanya Encik Adam, ada orang si dengannya sama saya. Nya wadah nang si ada orang temannya. Nya kediri aja semasa mula rakamannya. Menurut orang, apakah benar no bersinar ya? Detik 12 malam bukan sekadar rancangan di Kaca TV. Detik 12 malam tu adalah program dokumentari terbitan TV3 no memaparkan kisah pengalaman bekerja pada 12 tengah malam.
Rancangan Tok mula bersiaran pada tahun 2013 dan pengacaranya Saiful Azmi Jamsari. Nok aku mau kongsikan situ adalah episod 9 musim kedua berkaitan dengan Museum Perang. Museum Perang tu terletak di Batu Mau, Pulau Pinang. Banyak perkara pelik yang terjadi di museumnya. Malah pengarah museum, Encik Johari Syafi juga pernah mengalami gangguan. Setelah selesai sesi menemu ramah pekerja Museum Perang ya, kamera sudah diingkah oleh kru di beberapa sudut dalam museum. Dan tu antara kejadian noknya lalui semasa mula tugasan sebagai penjaga Museum Perang. Sekarang ni tugasan saya telah pun bermula. Saya akan meronda di sekitar kawasan Museum Perang ini. Dengan hanya berbekalkan lampu yang berada pada kamera yang dibawa, saya akan cuba mendapatkan gambaran sebenar bertugas sebagai seorang penjaga museum. Mungkin sebagai seorang penjaga, kena memastikan setiap barangan bersejarah berada pada tempatnya. Di sini mungkin tempat di mana tentera Jepun melakukan acara menghukum mereka yang mungkin bersalah di sini. Dengan rimbunan buku-buku yang besar. Semasa Encik Saiful Azmi tu mula rondaan di kawasan Berek, tampaknya sedar ada sikit kelibat putih tengah ngintirnya dari jauh. Inilah bukti kekejaman yang dilakukan. Dan sekarang saya akan meneruskan pemeriksaan juga rondaan sekitar kawasan lain. Dan sekarang saya akan turun ke bahagian bawah. Di sini adalah berek menekan mereka yang bertugas di sini. Nya tetap meneruskan rakamannya sebabnya si sedar juga ada benda ya. Kita akan lihat Sampailah sikit tempat tu. Nya lalu sikit bilik. untuk masuk No ada patung ke dalam pameran di dalamnya. bilik yang berada. Dan tu adalah pengalaman noknya si akan lupa selamanya. Keadaannya sungguh lusuh sekali. Dan memang terdapat patung dalam tu. Menurut Encik Saiful Azmi, kepala patungnya bergerak ke diri alun angga ke arahnya. Dan tok nok molahnya lari ya. Dari apa no aku nangga Encik Saiful Azmi tu bukan sengaja mau menakutkan penonton. Tapi benda tu nang benar-benar terjadi mas saya. Sampaikan dalam detik 12 malam musim ke-5 episod 1, Encik Saiful Azmi tu ada kongsikan gig mengenai kejadian no di Museum Perang ya. Ketika mendapat tugasan ni, pelbagai tanggapan, pelbagai situasi ataupun macam-macam lah yang bermain dekat fikiran sebab saya tak pernah sampai lokasi Museum Perang ni. Saya sampai pun dah malam. Tanggapan saya berlainan. Untuk rakaman penuh, itu orang boleh pergi ke link no aku beri. Ada kayak gangguan roh mangsa perang no terperangkap dalam museumnya. Terpulang dengan orang nilaikan penampakan hantu di siang hari. Rakaman tu diambil di sebuah daerah no terletak di Bandar Kuching. Sebuah kereta tu berhenti di tepi jalan dan seberang jalannya terdapat kawasan hutan. Salah seorang penumpang di dalam kereta ya mencuba untuk merakam suasana di luar.
Tetapi nya terakam sesuatu no si dapat nya jelaskan. Dan rakaman tu dikongsi di laman Facebook Info Terkini Sarawak. Ada sikit kelibat hitam tu kedak masuk ke dalam hutan lalu menghilang. Nampak juga kelibat yang kedak luksina sebab kita dapat nangga menerusi badannya keadaan sekeliling sia. Tapi apa menurut orang? Ada kaya penunggu hutan sia? Perpisahan jiwa di antara dua dunia. Perpisahan jiwa atau bahasa ibannya berserarak bungai. Berserarak bermaksud perpisahan, bungai adalah bunga. Upacara itu bertujuan memisahkan alam kehidupan dengan kematian. Dalam adat kaum Iban, bagi kaum Iban, roh si mati akan terus berada di sekitar sidanya. Dan itu amat membimbangkan sebab roh si mati boleh mengganggu sidak. Dipercayai juga sesiapa ahli keluarga nok selalu mengingati si mati, sidak akan mudah jatuh sakit dan boleh membawa maut. Itu adalah rakaman mengenai gangguan semasa upacara berserarak bungai. Rakaman itu diperolehi dari CCTV milik keluarga tersebut. Semasa salah seorang ahli keluarga ingin menuju ke dapur, tiba-tiba pintu belakang rumah sedanya terbuka dengan sendirinya. Padahal pintu ya dihadang menggunakan tongges. Kita orang pun tahu tongges berapa berat. Terlihat sikit kelibat putih di sebalik pintu ya. Dan benda yang berdiri di siaja memerhati, kedaknya mau minta masuk ke dalam rumah. Mungkin kita orang perasan juga pintu yang kedak tertolak lagi. Sampailah sikit waktu tu salah seorang dari ahli keluarga menutup pintu ya. Selepas pintu yang ditutup, kita dapat dengar juga bunyi seorang perempuan menangis. Bunyi yang aku tidak dapat pastikan gila sama ada ia dari benda ya atau ahli keluarga nok berada di dalam rumah. Rakaman tu dimuat naik di akaun TikTok Rudy Dennis. Mungkin kita orang mau mengetahui lebih lanjut mengenai perkara tu, kita orang boleh pergilah ke akaun TikToknya. Aku harapkan dipermudah segala urusan keluarga si mati. Dan salam takziah buat keluarganya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa seperti biasa like, share dan subscribe. Ibu lupa juga tekan ikon loncengnya